Okey, jadi kita sambung perbincangan kita. Okey, kita sambung perbincangan kita. Sebelum ni kita bincang berkenaan dengan solat fardu kan. Hari ni kita sambunglah perbincangan kita bertajuk solat jamaah. Okay, solat jemaah ni sebagaimana kita tahulah, solat jemaah ni adalah solat yang sebelum kita bincang solat fardu, solat yang didirikan melebihi daripada seorang, itu sama ada 2 orang ataupun lebih lah, itu solat jemaah. Yang mana ada yang menjadi makmum, ada yang menjadi imam. Okay. Kemudian solat jemaah ni apa hukum dia? Hukum solat jemaah lah sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni sunat yang digalakkan. Ada sunat saja, tapi ini sunat muakkadah. Kan? Termasuk juga ataupun panggil sunat muakkad lah. Itu sunat muakkad solat jemaah. Sunat muakkadah yang digalakkan kepada lelaki, termasuk juga di sunat muakkad juga solat berjemaah ni kepada perempuan. Kepada perempuan ke ataupun dalam keadaan bermukim ataupun bermusafir. Sunat muakkad juga. Termasuk orang-orang yang sakit ataupun orang yang uzur. Sunat muakkad dengan solat berjemaah. Dan termasuk juga sunat muakkad solat jemaah itu solat sunat yang sunat berjemaah. Ada solat sunat yang sunat berjemaah, ada solat sunat yang tidak sunat berjemaah. Maka sunat muakkad juga bagi melakukan solat sunat yang sunat berjemaah, seperti solat kusuf, gerhana matahari ke gerhana bulan, solat 2 hari raya, solat istisqa, solat istisqa ni solat minta hujan, solat tarawih dan sebagainya. Ini solat sunat yang sunat berjemaah. Maka sunat muakkad juga dilakukan secara berjemaah. Kerana Nabi melakukannya secara berjemaah. Terdapat juga solat-solat sunat yang tidak dituntutkan yang tidak dituntut untuk berbuat secara berjemaah. Seperti solat hajat dan lain-lain. Itu solat itu kalau dibuat berjemaah juga sah solat itu. Tapi tidak sunatlah berjemaah. Tetapi tetap sah. Solat jemaah muakkad melainkan solat Jumaat yang mana hukumnya adalah wajib. Maka solat Jumaat ni tidak sunat muakkad dah. Tapi berjemaah ni solat berjemaah solat Jumaat adalah wajib lah. Menurut Imam Nawawi, hukum solat fardu secara berjemaah adalah fardu kifayah. Solat fardu secara berjemaah adalah fardu kifayah. Untuk menzahirkan syiar Islam lah. Seperti fardu kifayah lah, jika ada orang yang mengejarkan solat fardu berjemaah di masjid dalam sesebuah kampung atau mukim, maka orang yang tidak hadir secara sengaja terlepas daripada dosa. Maknanya kena ada dalam sebuah tempat, sebuah kampung itu ada satu jemaah yang solat fardu. Solat fardu yang dilakukan secara berjemaah. Sekurang-kurangnya kalau dalam kampung tu kampung yang kecil. Kalau kampung kecil, cukup ada satu jemaah untuk melepaskan fardu kifayah. Satu jemaah. Kalau dalam kampung yang besar ataupun dalam sebuah bandar ke, maka kena adalah banyak jemaah di pelosok tempat tersebut. Kenapa di fardu kifayah ni mana kena ada dalam sekurang-kurangnya dalam kampung kecil ada satu jemaah yang solat fardu secara berjemaah? Kerana ada hadis Nabi lah. Nabi pernah sebut lebih kurang makna je. Nabi kata siapa-siapa yang berada dalam satu kampung 3 hari. Siapa-siapa yang berada di satu kampung selama 3 hari ataupun lebih daripada 3 hari, dalam masa 3 hari ataupun lebih 3 hari itu tidak ada solat jemaah, maka Nabi kata apa? Nabi kata syaitan akan menguasai kawasan itu dan berkeliaran sekeliling kawasan tu. Macam ataupun sekeliling kampung tu macam serigala mengelilingi kambing. Jadi kerana itulah di fardu kifayah. Mana sebuah kampung yang kecil pun kena ada pokoknya solat fardu itu secara berjemaah, satu jemaah yang solat fardu. Ataupun kampung besar.
Tak, sebab tu kalau macam awak sekarang ni, konteks awak ni berada di asrama tak. Mana ada surau, sembahyang Jumaat di surau. Tak. Kalau di dalam rumah ataupun dalam bilik tak. Kadang-kadang duduk dalam rumah bilik ni macam-macam mimpi tak, gangguan-gangguan syaitan, gangguan jin. Tak. Ada gangguan jin tu. Jadi bila ada gangguan-gangguan ni, banyakkan solat Jumaat dalam bilik tak, dalam rumah ke yang kita duduk tu. Tak. Supaya tidak adanya syaitan-syaitan ni mengelilingi kita dah, berada di kalangan kita. Tak. Yang ni boleh baca sendiri dah. Boleh baca sendiri. Saya sikit lah, mungkin kita nak kerja waktu lah. Kemudian kelebihan solat berjemaah pun saya tak sempat lah nak boleh baca sendiri lah. Kita tak faham boleh tanya dalam grup dalam perbincangan nanti. Kelebihan ketika berada di masjid. Sebab tu ada kelebihan berada di masjid ni. Solat jemaah ni, dia ada antara solat jemaah berada di masjid ni. Ada kelebihan pula. Bukan solat jemaah di rumah ataupun di bilik saja. Dia ada kelebihan pula solat jemaah di masjid. Dan ada kelebihan dia ada banyak pahala lagi lah. Jadi boleh baca sendiri, saya skip sebab kita masa suntuk. Kemudian syarat sah mengikut imam. Yang penting saya setuju, yang penting-penting je lah. Syarat sah mengikut imam. Pertamanya, syarat sah ni kena cukup belaka 10 niat. Barulah sah ikut imam. Pertamanya, makmum wajib niat ikut imam. Makmum wajib niat ikut imam. Mana makmum tu bila dia ikut imam, dia kena niat, wajib niat. Cuma, niat ketika mana? Wajib ketika mana? Wajib ketika mana? Wajib niat juga ketika bersama imam itu sebelum imam masuk pada rukun yang pertama, iaitu masuk dah rokok. Itu wajib. Sebelum imam rokok. Wajib. Kemudian ada waktu sunat. Waktu sunat niat ikut imam ni. Niat jadi makmum. Iaitu ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Ketika makmum tu takbiratul ihram. Imam telah takbiratul ihram. Lepas tu makmum takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, itu wajib niat. Wajib niat ikut imam. Selepas yang penting selepas niat solat lah. Makmum tu kan dia niat solat dulu ketika takbiratul ihram. Syarat syarat sah niat solat. Ni bab solat sebelum niat. Saya tak ingat dah. Syarat sah niat solat ni dia kena ada 3 dah. Iaitu ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Ketika Allahu Akbar, niat dalam hati. Datangkan dalam hati. Ketika menyebut berlafaz, kita berlafaz antara Allah tu dengan Akbar, dengan Ra tu, antara tu mesti datangkan niat dalam hati. Iaitu Allah. Ketika mulut berlafaz Allah, masa berlafaz mulut ni, datangkan niat tu. Datang tu wajib 3 benda. Niat solat dah. Iaitu qasad, ta'arud, ta'yin. Iaitu qasad ni, datangkan niat aku solat. Kemudian ta'arud ni, fardu ke sunat. Solat fardu lah. Kemudian ta'yin ni, jenis solat tu, zuhur ke, solat hajat ke. Kalau sunat. Itu datangkan ketiga-tiga itu. Lepas tu, Allah datangkan niat tadi ketiga-tiga tu. Kemudian sunat. Kalau berimam tadi, jadi makmum, sunat lepas ketiga-tiga tu niat solat yang wajib ketika takbiratul ihram, maka sunat datangkan niat ikut imam. Ataupun niat ikut makmum. Aku solat fardu zuhur ikut imam. Cukup dah. Datangkan niat dalam hati. Ketika antara Allah dengan Ra tu. Sunat ketika itu. Kalau dia tak baca ketika itu, dia bukan tak baca, tak datangkan niat. Dia hanya datangkan niat solat saja. Qasad, ta'arud, ta'yin saja. Antara Allah Akbar. Padahal dia ikut imam. Dia niat ikut imam selepas takbiratul ihram. Sah ke tak? Masih sah lagi. Sebelum imam itu rokok. Masih sah lagi. Masih sah lagi lah. Tapi makruh. Kalau niat ikut imam selepas takbiratul ihram, makruh. Katakan apabila pula imam tu rokok dah. Imam rokok, kemudian dia tak niat lagi. Jadi makmum ikut imam tu. Kemudian dia rokok juga, masih lagi tak niat.
maka bila dirokok bersama rokok dia rokok imam, maka batal solat makmum itu. Imam tak batal. Batal solat makmum. Batal tu solat makmum. Jadi faham di situ okey. Macam solat Jumaat tadi. Kalau solat Jumaat, solat Jumaat lidah ingat solat Jumaat bagi lelaki ni. Dia tu tambah bagi lelaki Solat Jumaat wajib niat semasa takbiratul ihram. Dia tak boleh niat selepas takbiratul ihram. Faham balik? Tak. Solat Jumaat wajib niat semasa takbiratul ihram. Mana selepas qasak ta'aruf ta'yin, niat solat tu datang kata guru. Ikut imam. Tak. Aku pun jadi makmum. Wajib niat ketika takbiratul ihram juga sekiranya solat Jumaat. Okey, faham di situ? Okey. Kalau niat jadi makmum ni, katakan tengah-tengah semayang tu, tengah solat tu, makmum itu dia syok ataupun dia ragu-ragu. Ketika iktidal ke ataupun ketika sujud, dia mari niat. Mari syok, mari ragu-ragu. Aku niat ke tak jadi makmum ni? Aku niat ke tak ikut imam ni? Tadi. Kalau dia nak syok itu, maka dia kena perbaharui niat dia. Tanpa batal solat. Tanpa membatalkan solat. Faham situ kalau syok lain. Tak. Syok. Kemudian yang kedua. Syarat sah ikut imam ni, makmum hendaklah mengikut semua kelakuan imam dan tidak boleh mendahuluinya. Mesti ikut semua kelakuan imam dan tidak mendahuluinya. Kan? Kalau mendahului imam, kecuali kalau mendahului imam satu rukun, masih sah lagi. Tapi makruh hukum dia. Katakan imam tengah berdiri baca Fatihah, kemudian dia telah rokok, maka makruh. Tetapi kalau dia mendahului imam sampai dua rukun, seperti dia telah tapi imam masih berdiri tidak rokok lagi, maka batal solatnya. Itu. Kan? Batal solatnya. Itu maksudnya mengikuti semua kelakuan imam dan tidak boleh mendahului. Tak, maksudnya batal ni ketika mana? Ketika dah masuk rukun kedua, yang dah dua rukun daripada imam. Tak. Dan mengikut semua kelakuan imam. Maksud mengikut kelakuan imam ni, dia jangan tertinggal dengan imam. Jangan tertinggal. Selain dia tinggal. Kalau kes orang yang bukan makmum muafiq. Tak, bukan kes ketika muafiq yang lambat baca Fatihah tu. Tak, bukan gitu. Ketika dalam rukun-rukun yang lain. Tak. Katakan dia tinggal dua rukun yang panjang. Kalau dia tinggal dua rukun yang panjang, rukun panjang dalam solat ni? Rukun panjang dalam solat ni iaitu berdiri, baca Fatihah tu kan. Kemudian rokok. Rokok adalah rukun panjang. Iktidal bukan rukun panjang, rukun pendek. Tadi tak kira iktidal. Sujud adalah rukun panjang. Duduk sujud, rukun pendek, bukan rukun panjang. Sujud kali kedua adalah rukun panjang juga. Jadi sekiranya makmum itu dia tertinggal dengan imam dah mendahului dia dua rukun yang panjang, maka boleh batal solat tanpa keuzuran lah. Kalau uzur ni, maksud uzur ni lambat baca Fatihah. Kalau kes yang lambat baca Fatihah ni, kalau yang kes lambat baca Fatihah, yang imam makmum muafiq ni, dia dimaafkan tertinggal 3 rukun yang panjang. Itu kes lain. Faham situ. Kemudian yang ketiga, syarat sah ikut imam ni mengetahui gerak-geri imam. Sama ada dengan melihat imam, dia sendiri dapat melihat imam, nampak imam, ataupun dia melihat saf barisan belakang ni, atau bukan dan melihat saf barisan belakang, ataupun sebahagian saf belakang. Kalau tak melihat saf belakang, mendengar suara imam atau Bilal. Mendengar suara imam. Biasa dengar kot speaker tak? Pakai speaker. Pakai mikrofon speaker. Ataupun Bilal. Bilal ni tak berlaku di tempat kita. Mungkin dia berlaku di Mekah tak? Imam dia pergerakan imam tu. Takbir berdekatan imam tu. Tidak dapat dengari. Tapi Bilal ni ada mubalik tak? Mubalik macam di Mekah. Tak? Bila imam kata Allahu Akbar. Kemudian ada mubalik. Allahu Akbar. Jadi
tahu. Ini syarat sah. Tak. Kalau tak tahu tak apa imam, tengok barisan belakang. Kadang-kadang dengar suara. Tak. Imam ataupun Bilal. Tak. Kalau dengar kod speaker tu, memadai. Tak. Kan? Kalau walaupun duduk jauh, dengar suara boleh. Tapi walau duduk jauh ni, dia ada syarat pula. Dia kena sekalikan dengan syarat ni, yang keempat ni. Bukan dengar saja. Dia kena ada syarat lain pula, iaitu imam dan makmum hendaklah berada dalam satu tempat. Mana walaupun dengar suara, walaupun jauh 4 km, boleh tak? 4 km, sah tak? Ikut imam 4 km ataupun 1 km, sah tak? Kena tengok ni pula. Imam dan makmum hendaklah berada dalam satu tempat. Apa maksud satu tempat imam dan syarat sah ikut imam ni? Ada satu tempat imam dan makmum, iaitu contohnya berada dalam masjid, satu tempat. Ataupun satu tempat yang lapang. Okey, pertama, sekiranya berada dalam masjid, isu dalam masjid dulu lah. Isukan, kalau awak ada buku masing-masing, buku nota ni, tulislah sikit-sikit lah. Sebab tu tujuan ada buku nota. Supaya awak dapat conteng-conteng situ. Bila dalam masjid, kedudukan imam dengan makmum ni, dia tidak ada had limit dia. Seluas mana masjid itu, dia boleh tak kedudukan imam dengan makmum jauh mana pun. Tak, sejauh mata memandang. Katakan masjid tu luas dia memang luas sangatlah. Tak, katakan masjid tu luas dia 2 km. Payah nak pergi masjid ni. Mana boleh tak? Antara imam dengan makmum jauh duduk sampai 1 km, 2 km. Tapi dalam masjid, masjid ni besar sangat ni. Boleh tak? Boleh. Walaupun sejauh mata memandang masjid. Okey, faham situ. Boleh berlaku macam di Mekah. Tak, Masjidil Haram, dia besar masjid. Jadi luas jauh mana pun imam makmum ni tetap sah ikut imam. Tak, makmum ikut imam ni walaupun jauh mana. Tapi tetap dalam masjid. Okey, dalam kes sekiranya di luar masjid, ataupun di mana-mana tempat yang lapang. Tak, tempat lapang. Jadi syarat ni pula, itu syaratnya tempat lapang ataupun di luar masjid, syaratnya tidak lebih daripada 300 hasta. 300 disebut dalam kitab 300 hasta. 300 hasta ni lebih kurang 150 meter. Antara imam dengan makmum. Kalau masjid, di luar masjid, daripada dinding masjid tu, daripada dinding masjid 150 meter daripada dinding masjid. Jangan lebih daripada tu. Baru sah ikut makmum. Kan? Faham situ lah. Itu maksudnya. Inilah juga dimaksudkan sebagai bersambung saf. Bersambung saf, sekurang-kurangnya dengar suara imam, kemudian berada di satu tempat. Pada masjid. Tak. Dan kemudian kalau di luar masjid 150 meter daripada dinding masjid, kalau di tempat lapang 150 meter. Jangan lebih daripada 150 meter. Dan bersambung saf juga maksudnya, bersambung dengan imam ni maksudnya tidak ada pemisah antara imam dengan makmum, macam ada pintu ataupun tabir yang memisah di antara imam dan makmum. Kalau nampak jarang-jarang tu boleh lagi. Tak? Kan? Kalau dalam masjid tu boleh lagi tak? Dengan suara yang ada pemisah pintu macam tabir ni, siapa tak dengar langsung suara imam, tak? Siapa tak dengar langsung, tak? Jadi tak boleh lah situ. Tak? Kalau dalam masjid tak ada masalah, ada tabir. Walaupun tak nampak tapi dengar suara imam. Tak? Tak ada masalah. Kalau di luar masjid ataupun di luar surau tak? Memang kena bersambung. Jangan ada pintu atau tabir yang memisah di antara imam dengan makmum, atau makmum dengan makmum yang berada di luar masjid ataupun di luar surau. Sebab tu sekarang ni banyak dah surau-surau. Surau pun banyak sekarang ni dah. Masjid-masjid yang ada aircon. Bila aircon ni masing-masing nak tutup itu belaka. Tak, tutup itu. Lepas tu makmum duduk luar tu macam mana? Tak. Sebab orang kali duduk luar ni tak sambung. Jadi kena buka. Tak. Kena buka supaya sah makmum dia menjadi kepada imam tu kan, ikut imam tu. Sebab tu kena buka lah. Jangan tutup. Yang berpisahkan. Kan? Dan sekurang-kurang bersambung tu ketika takbiratul ihram. Tak. Sekurang-kurang sah. Ketika takbiratul ihram bersambung dengan makmum. Tak. Kemudian yang kelima,
makmum hendaklah syarat sah hendaklah sedikit ke belakang daripada imam. Sedikit diukur dari tumit. Masuk makmum hendaklah sedikit ke belakang imam ni, kedudukan ni lah. Dia tumit, kedudukan tumit tu. Tak. Kalau sama macam mana? Kalau sama kedudukan imam dengan makmum, hukum di makruh. Tak, makruh. Kalau imam tu, makmum tu duduk depan sikit daripada imam. Kalau makmum depan sikit imam, imam tu ikut imam, maka batal solat. Batal solat. Tak. Batal solat makmum tu. Tak. Sebab tu bila kedudukan imam dengan makmum ni bila sama menjadi makruh. Bila kadang-kadang bila duduk bersama ni, kadang-kadang makmum duduk belakang dah tak? Makmum duduk belakang dah. Tapi bila sembahyang ni dia beralih. Kadang-kadang beralih tempat gitu, tiba-tiba jadi sama. Bila sama, sunat. Sunat sama ada makmum berundur ke belakang ataupun imam berundur pergi ke hadapan sikit. Supaya makmum duduk belakang sikit dan kedudukan imam tu di depan sikit tak. Ukuran di mana? Ukurannya pada tumit. Sekiranya imam dan makmum ni dua-duanya berdiri. Tak, ukuran pada tumit. Sekiranya ada makmum dan imam yang tidak boleh berdiri, tak. Sakit kaki belaka, yang tidak boleh berdiri, yang tidak mampu untuk berdiri. Tak. Katakan geng sakit kaki tak. Kalau maka diukur pada punggung. Kalau imam dan makmum dua-duanya tak boleh berdiri belaka. Tak boleh berdiri belaka. Maka diukur pada punggung. Kedudukan punggung makmum itu berada belakang sikit daripada punggung imam. Tapi dalam di kalangan bias sembahyang tu katakan dua orang tak, dua orang. Sebab ada seorang lagi yang tak sembahyang tak duduk pun, dia boleh berdiri. Maka tidak sah sekiranya yang menjadi imam itu yang duduk. Mesti yang menjadi imam itu adalah yang berdiri juga. Yang berdiri. Mesti imam ni lebih daripada imam. Imam ni lebih daripada makmum. Ataupun sama rata. Sama kedudukan dia tak. Sama taraf dia. Kalau duduk, yang duduk belaka. Kalau ada berdiri, yang berdiri tu kena jadi imam. Kena jadi imam. Kalau duduk belaka, ukur pada punggung. Kalau kalau yang imam dengan makmum, dua-dua ni tak boleh berdiri, tak mampu berdiri dan tidak mampu duduk. Mampu apa? Mampu mengiring. Boleh berlaku tak? Mungkin payah nak berlaku. Mungkin boleh berlaku di hospital tak? Geng mengiring belaka. Sakit apa tu, tak boleh bangun, tak boleh duduk. Kena boleh mengiring sahaja. Kemudian nak ambil pahala juga solat jemaah dalam hospital tak? Macam mana cara dia? Kedudukan dia. Maka bila kedudukan dia diukur pada kepala, bukan pada punggung, pada kepala. Mengiring. Ini solat mengiring. Kalau makmum dan imam semuanya adalah boleh mengiring belaka. Tidak ada yang boleh duduk. Kalau ada yang duduk tu jadi imam kepada geng mengiring. Itu maksudnya. Maknanya yang imam tu kena lebih. Itu kedudukan dia. Kemudian kedudukan saf pula. Saya masuk lalu kedudukan saf ni yang dari sudut yang sunat lah. Kedudukan saf ni pertamanya imam tu memang duduk depan lah. Kemudian kedudukan susunan saf tu yang belakang makmum ni. Yang sunat itu adalah contohnya imam lepas imam tu adalah lelaki yang dewasa. Kemudian lepas dia kedua adalah kanak-kanak lelaki. Lepas kanak-kanak lelaki, budak-budak lelaki, iaitu golongan khunsa. Khunsa ni orang yang lahir mempunyai dua alat kelamin, iaitu ada zakar dan farash. Memang lahir gitu dah. Itu khunsa ni selepas kanak-kanak lelaki. Lepas khunsa barulah susunan dia yang sunat adalah perempuan. Lepas perempuan adalah budak-budak. Budak-budak perempuan. Yang last sekali budak-budak perempuan. Faham situ dah? Okey, itu kedudukan dia. Kemudian kita pergi daripada syarat sah ikut imam juga, imam tidak ikut imam lain. Imam tidak ikut imam lain. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang nak jadi makmum ni, dia nak latih jadi imam tak? Seorang tu masuk masjid ada nak solat berjemaah. Dia nak latih. Kemudian ketika latih tu, katakan dilatih tu orang dia latih orang jadi imam tu, rupanya dia ni makmum kepada imam yang lain. Padahal dilatih
dilantik makmum yang telah ikut imam lain itu jadi imam, maka tidak sah lah. Tak sah ikut imam macam tu. Melainkan makmum yang awak nak lantik jadi imam tu, dia niat mufarakah. Niat mufarakah ni niat dia meninggalkan ataupun mengasingkan dia daripada ikut imam yang ikut tu. Itu mufarakah. Mufarakah ni dia keluar daripada jemaah yang diikut tu, ataupun dia tidak ikut lagi imam yang diikut. Itu mufarakah. Maknanya kalau kita nak latih seorang makmum tu menjadi imam, syaratnya boleh. Syarat sahnya iaitu makmum yang tengah ikut imam tu, makmum tu dia niat mufarakah dengan imam dia. Kemudian awak bolehlah latih jadi imam. Dah, barulah sah. Kalau dia tidak mufarakah, tidak sah. Payah niat gitu dah. Tapi sekiranya bila semayang, nak semayang ni latih orang tu jadi imam. Kemudian awak tengok dia ni, awak syok. Syok, ragu-ragu. Adakah orang ni imam ke makmum ni? Aku nak semayang dengan dia ni. Nak latih jadi imam. Imam ke makmum? Lepas tu semayang juga ikut. Maka tidak sahnya semayang. Tak sah lah. Sebab ragu-ragu. Jadi kalau ragu-ragu lebih baik tak berimankan orang tu lah. Kemudian yang ketujuh, syarat sah ikut imam ni, imam seorang yang qari, bukan ummi. Seorang yang qari ni maksudnya, dan bukan ummi ni maksudnya, orang yang tidak butuh ummi ni butuh huruf. Bukannya butuh huruf. Maknanya qari boleh membaca Al-Quran dengan baik, dengan betul. Boleh baca Al-Quran dengan baik dan betul. Betul dah sebutan hurufnya, sebut makhraj hurufnya, sebut betul barisannya, sebut betul tajwidnya. Sebab dalam rukun-rukun solat yang menjadi syarat sah solat, seperti antaranya adalah baca Fatihah, takbiratul ihram yang mesti betul. Kan? Baca Fatihah yang mesti betul, tajwid mesti betul, sebutan huruf dah, supaya tidak lain mana. Bacaan tahiyat akhir, tasyahud akhir, yang menjadi rukun kepada solat. Maka kena betul lah situ. Kena betul. Bukan ummi kan. Bukan mana ni. Tapi kalau imam tu, katakan imam tu dia apa ni? Dia tak betul tak? Sekarang pelak. Cacat dia. Cacat dengan pelak sebutan dia. Maka imam itu, makmum tu tak pelak pun, maka tidak sahnya ikut imam yang tersebut. Tak sah lah. Tak sah. Tak sah. Yang kalau pelak dengan yang tidak pelak tu sepatutnya menjadi imam. Yang pelak itu menjadi makmum, tak boleh jadi imam. Boleh tak orang yang pelak jadi imam juga? Boleh. Boleh ketika mana? Syaratnya apa? Syaratnya orang yang pelak ni makmumnya lah pelak belaka. Pelak juga. Katakan dua orang ni pelak belaka tak? Imam yang dua orang saja. Seorang-seorang jadi imam dan makmum. Dua-dua pelak, maka yang pelak ni boleh jadi ketika itu boleh yang pelak itu menjadi imam. Sebab sekurang-kurang imam dengan makmum ni sekurang-kurangnya sama kedudukan dia. Sama kemampuan dia. Sama je. Sekurang-kurangnya sama. Dan sebaiknya adalah sekurang-kurang sama. Kalau tidak sama, kalau imam itu lebih rendah kedudukan daripada makmum, maka tidak sahnya ikut imam itu kan. Tidak sah. Kemudian yang ke-8, tidak sah ikut imam yang diketahui solatnya tidak sah. Tidak sah. Yang ke-8, tidak sah ikut imam yang diketahui solatnya tidak sah. Tidak sah ikut imam yang diketahui solatnya tidak sah. Maksudnya tidak sah kita ikut imam yang solatnya tidak sahnya benda-benda yang dibuat, rukun-rukun solat yang tidak sah. Contohnya imam tu dia takbiratul ihram tak betul. Allahu Akbar. Biasa itu yang betul lah tak? Kalau dia takbir tak betul. Tak. Imam tu Allahu Akbar, dia memanjangkan bar itu. Lari makna takbir itu tidak lari makna, tak betul lah takbir tak betul, maka tidak sah solat. Allahu Akbar,
Dah, dipanjangkan bar itu. Allahu Akbar masa apa? Allahu Akbar. Jadi Allah itu melompat, maka salah lah dari makna. Nah, ada yang kebanyakannya pula, kebanyakan yang kita dengar tak. Dia tak orang tu takbir, Allahu Akbar. Dia sebut Akbar. Allahu Akbar. Tak bunyi Akbar. Akbar. Tapi bunyi Allahu Akbar. Allahu Akbar ni tak betul juga. Tak sah. Solat dengan takbiratul ihram dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar apa maksud Allahu Akbar? Allahu Akbar maksudnya Allah itu tua. Tua. Ni berat ni. Yang ni melibatkan akidah. Nah, lebih tidak sah solat dah melibatkan akidah. Boleh dia kena kembali kepada Islam dengan kembali syahadah. Sebab bila sebut Allahu Akbar, Allah tua ni menafikan sifat baqa Allah Taala. Sifat kekal Allah ni sifat dalam tauhid dak, dalam akidah. Dak sifat 20 dak. Baqa, sifat baqa Allah kekal. Allah kekal, Allah tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Tidak tua dan tidak muda. Bila sebut Allahu Akbar, salah. Maka boleh melibatkan akidah. Sebab akidah iman ni bukan hanya dengan hati saja. Iman adalah dengan hati, dengan percakapan dan dengan perbuatan kita. Kalau percakapan salah, akan berkaitan dengan iman. Walaupun kita tidak niatkan sebegitu. Sebab tu, orang yang sebut Allahu Akbar salah. Dan tidak sah ikut iman yang macam ni. Kalau telah ikut, kena qada balik lah. Tidak sah. Solat pun tidak sah. Bukan setakat ni ikut iman tidak, solat pun tidak sah. Dan maksud juga tidak sah ikut imam yang, katakan imam tu imam yang bawah daripada kita, yang rendah daripada kita. Katakan kita ada wuduk, tapi imam itu bertayamum. Imam tu mengambil bersuci untuk solat dengan bertayamum, tapi kita bersuci untuk solat adalah untuk dengan berwuduk. Maka tidak sah yang mengikut kita yang berwuduk ni, makmum berwuduk berikut imam yang bertayamum. Maka tidak sah. Dan tidak sah solat. Maksud tidak sah solat kan. Termasuk juga tidak sah ikut imam yang diketahui solatnya tidak sah ini. Contohnya kita ikut imam itu imam orang yang gila. Tengok jadi imam molek ni pakai serban molek ada pun dia pakai jubah. Ikut imam tu tak. Tiba-tiba dia ni gila. Tidak sah walaupun tidak tahu. Tak tahu. Memang tidak sah. Tidak tahu pas cegah tak. 5 tahun lepas tu baru tahu. Lah dia gila, aku pernah ikut dia jadi makmum. Aku pernah jadi makmum dia. Baru tahu 5 tahun lepas tu baru tahu dia gila. Jadi kena qada balik solat. Walaupun tidak tahu deh. Termasuk juga yang tidak sah solatnya, tidak sah ikut imam yang tidak sah solat ni seperti tak sah ikut imam yang kafir, yang non muslim, yang bukan Islam. Katakan awak sembahyang jadi makmum dalam masjid. Habis sembahyang bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok imam. Lingua eng jadi imam. Maka tidak sah lah solat tu. Sebab lingua eng jadi imam. Lingua eng yang belum Islam tak? Belum Islam. Yang tidak Islam. Jadi tidak sah lah. Kalau ikut walaupun tidak tahu, 10 tahun lepas tu lah baru tahu lingua eng tak Islam pun. Bukan Islam pun lingua eng ni. Kau tahu, maka kena qada solat tu. Walaupun tak tahulah. Tapi kalau tahu sebelum solat, tahu dah lingua eng jadi imam. Lepas tu pergi solat juga, maka haram ikut. Haram ikut kalau tahu. Haram ikut lingua eng, haram ikut lingua eng. Jelas itu. Kemudian yang ke-9 dah, makmum tidak menyamai atau mendahului imam ketika takbiratul ihram. Makmum tidak menyamai, tak sama ataupun mendahului imam ketika takbiratul ihram. Maksudnya bila imam bertakbiratul ihram, imam baru niat nak solat dah. Allah, kita ni ikut imam ni. Tidak menyamai. Jangan imam tak habis lagi. Imam tak sebut gibar. Allahu Akbar kan. Takbiratul ihram tu. Kita dah akan takbir dah. Dah sebut Allahu Akbar. Maka tidak sah juga. Ikut imam. Tidak menyamai dan mendahului imam. Imam mendahului lagi lah. Kita takbiratul ihram. Imam tak takbir lagi. Kan? Yang ke-10, bentuk solat makmum menyamai bentuk solat imam.
bentuk solat makmum menyamai bentuk solat imam. Syarat sah ikut imam ni bentuk solat makmum menyamai bentuk solat imam. Tak. Katakan maksud bentuk solat makmum ni peraturan solat tu. Peraturan solat tu mesti sama makmum dengan imam. Peraturan solat. Apa maksudnya? Contohnya peraturan solat ni gini. Macam kan solat fardu. Solat fardu dia ada peraturan dia kan. Ada berdiri, kemudian rokok, kemudian iktidal, kemudian sujud sekali, kemudian duduk antara sujud, kemudian sujud sekali lagi. Kemudian habislah rakaat tu dah. Itu bentuk ataupun peraturan solat itu. Ada solat-solat yang tidak ikut peraturan tu. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ada lebih, contohnya bentuk solat yang lain ni, iaitu semacam solat gerhana. Solat gerhana, dia ada 2 kali rokok setiap rakaat. 2 kali rokok. Maka bentuk ataupun peraturan solat gerhana tidak sama dengan solat yang lain. Solat fardu, tak? Macam solat sunat. Maka, sekiranya makmum tu dia solat fardu, tak? Di belakang imam solat gerhana, maka tidak sah. Ikut imam macam tu, tak? Tidak sah, Dan kalau ikut juga, tidak sah solat. Solat pun tidak sah. Solat pun tidak sah. Kan? Yang ataupun apa tu? Ataupun yang lain tu macam solat jenazah dah. Solat fardu nak ikut imam yang jadi imam yang solat jenazah, maka tidak sah juga. Sebab peraturan solat jenazah ni dia tidak ada rokok, sujud, tidak ada. Dia hanya takbir 4 kali kemudian bagi salam. Maka tak salah macam tu. Itu bentuk solat imam dengan makmum tu sama. Kalau solat-solat lain tak ada masalah. Tak. Boleh. Contohnya katakan orang tu dia nak qada solat zuhur. Nak qada solat zuhur, imam dia solat isyak. Mau tengok isyak tak? Mayang isyak di masjid nak qada solat zuhur. Di belakang imam imam yang solat isyak. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak. Sebab bentuk dan peraturan dia sama dengan imam. Cuma niat lain lah. Niat makmum tu qada zuhur. Niat makmum qada, niat imam itu solat isyak lah. Ataupun dia nak qada zuhur. Nak qada zuhur ketika imam itu solat subuh. Solat subuh. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sah ikut imam yang solat subuh. Dia qada zuhur. Tapi waktu tu waktu subuh, imam yang subuh. Sah ikut. Sah ikut. Cuma bila sampai imam tu sampai solat zuhur 4 rakaat kan. Subuh 2 rakaat. Bila imam subuh ni dia sampai dah di kunut tu, baca kunut, dia ada 2 pilihan. Makmum yang qada solat zuhur ni ada 2 pilihan. Sama ada dia ikut kunut tu, dia baca juga tak ada masalah. Tak, hingga habis 2 rakaat subuh tu, dia tambah 2 rakaat lagi. Ataupun sampai dekat bila imam tu baca kunut, dia qada solat zuhur lah. Imam tu baca kunut, dia boleh juga mufarakah dengan imam. Dengan meneruskan rukun-rukun sembahyang selepas tu tanpa mengikut pergerakan imam. Kalau dia ikut juga, maka tidak sah solatnya. Tak sah terus solat. Ataupun orang tu dia qada, makmum tu dia qada solat subuh di belakang imam solat zuhur. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Dia qada solat subuh, tak main subuh dah. Lepas tu qada solat subuh di Masjid Unizah pula, main dengan tapi qada subuh. Qada solat subuh. Jadi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Imam solat zuhur tak 4 rakaat. Ianya subuh 2 rakaat. Jadi macam mana nak buat? Bila habis 2 rakaat subuh, habis 2 rakaat subuh subuh dia tu, imam ni dia teruskan solat tak? Dia sebab zuhur ni 4 rakaat. Habis 2 rakaat, dia ni sampai 2 rakaat habis dah. Maka ketika sebelum imam bangun tak, bangun tahiyat awal tak, tahiyat awal dia baca tahiyat akhir, tahiyat awal tu, maka ketika itu dia boleh pilih, sama ada dia pilih untuk mufarakah dengan imam bila imam tu bangun daripada tahiyat awal, sebab dia habis dah 2 rakaat tak, mufarakah kemudian dia bagi salam lah. Ataupun pilihan kedua, sama ada dia tunggu imam tu sampai habis 2 rakaat zuhur lagi, dia tunggu kemudian salam bersama imam. Boleh, 2 pilihan.
Okey, faham situ kan? Ataupun ketika dia solat subuh ni ada dua ada kunut. Ada kunut. Dia qada solat subuh, ada kunut. Ketika zuhur. Sampai patutnya subuh ni sampai peringkat dekat nak baca kunut tu, boleh tak dia mufaraqah untuk kunut? Boleh, tak ada masalah. Ataupun orang tu dia qada solat zuhur. Ni macam-macam masalah ni. Kalau dia qada solat zuhur 4 rakaat, imam dia adalah solat maghrib. Solat maghrib boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi nak buat macam mana? Bila imam sampai di tahiyat akhir tu, dia sampai imam terakhir, dia pilih sama ada dua. Sama ada ikut sampai imam bagi salam, lepas bagi salam dia jangan bagi salam, dia tambah 1 rakaat lagi. Cukup 4. Tak, cukup 4 solat qada solat zuhur kan. Ataupun sampai tahiyat akhir tu, bila imam bangun tahiyat akhir, dia niat mufaraqah dengan imam. Terus bangun. Tambah rakaat yang keempat. Itu pilihan dia ada dia. Ataupun orang tu dia qada solat maghrib. Solat maghrib 3 rakaat. Dia belakang imam dia adalah solat zuhur. Boleh tak? Boleh. Qada solat maghrib di belakang imam solat zuhur. Imam tu solat zuhur. Jadi macam mana nak buat? Maghrib ni 3 rakaat. Imam 4 rakaat solat zuhur. Jadi masuk bila imam nak masuk rakaat yang keempat. Bila imam nak masuk rakaat keempat, wajib dia tidak ikut imam. Masa dia tak boleh ikut imam lah. Wajib ikut masa dia duduk baca terakhir, kemudian dia niat mufaraqah dulu lah, niat mufaraqah dengan imam, kemudian dia duduk, dia baca tahiyat akhir, kemudian dia membagi salam. Betul-betul contoh-contoh ini sebenarnya disebut dalam kitab tak silap saya pernah baca tu, kitab Rawdatul Talibin, iaitu kitab lama mazhab Syafi'i juga. Kemudian tak panjang-panjang syarah, kita masa ketusukan masa sebenarnya. Habis dah masa sepatutnya. Habis dah masa. Jadi kecepatan penguncalan berjemaah boleh baca sendiri. Saya skip lah. Dia kena baca, saya tak sempat nak baca satu-satu. Kalau kelas 2 jam semuka ni sempat satu-satu. Syarat menjadi imam sikit lah. Syarat jadi imam mesti Islam. Kemudian berakal. Kemudian mumayyiz. Syarat jadi imam tidak senyap balik. Mumayyiz sudah memadai boleh jadi imam. Mumayyiz ni. Mumayyiz boleh. Macam biasa mumayyiz ni. Mumayyiz ni boleh membezakan antara baik dan buruk. Biasanya umur 7 tahun, 8 tahun lah. Ini mumayyiz dah. Boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Kemudian lelaki. Syarat jadi imam lelaki. Perempuan boleh tak jadi imam? Boleh perempuan jadi imam. Dengan syarat perempuan makmum adalah perempuan juga. Kalau di kalangan perempuan dia ada orang lelaki. Orang lelaki itu kena jadi imam. Kena jadi imam. Walaupun lelaki itu anak sendiri tak, macam duduk di rumah tak. Mak dengan anak-anak ni nak semayang. Kemudian mak jadi imam. Padahal ada anak lelaki je. Yang telah mumayyiz. Jadi boleh jadi imam. Yang mumayyiz ni. Tak boleh tak. Mana kalau lelaki perempuan, lelaki yang kena jadi imam. Yang kelima, suci daripada hadas. Suci daripada maksudnya sucilah imam ni mesti suci daripada hadas. Maksud juga adalah maksudnya kena sama. Ataupun imam tu kena lebih. Maksudnya lebih, maksudnya tak boleh makmum itu, kalau kata makmum itu makmum yang berwuduk, mengikut imam yang bertayamum macam saya sebut tadi kan. Ataupun makmum tu berwuduk macam biasa. Makmum berwuduk tak boleh. Makmum berwuduk tapi imam tu dia wuduk ambil dengan sapukuh. Tak boleh juga. Tak boleh. Yang sapukuh boleh jadi imam ketika mana? Makmum juga dengan sapukuh juga. Kalau yang sapukuh ni tiba imam tu adalah imam yang ada berwuduk dengan macam biasa, maka yang sapukuh ni tidak boleh menjadi imam. Dia kena dahulukan yang berwuduk macam biasa. Yang keenam, qari. Syarat jadi imam qari maksudnya boleh membaca dengan Al-Quran dengan betul. Termasuk juga dalam kes sama rata ni, tak boleh makmum itu macam tadi saya sebut, tak boleh makmum itu berdiri daripada imam duduk, tak boleh. Dan tak boleh juga sekiranya makmum itu orang yang
telah merdeka. Kemudian imam tu hamba, tak boleh. Tak boleh juga sekiranya makmum itu tak boleh makmum itu balik. Tak, imam itu belum balik. Tak. Itu maksudnya. Kemudian yang afdal menjadi imam. Keafdalan menjadi imam ada turutan. Ya. Jadi boleh baca sendiri, saya tak sempat nak satu belaka. Minta baca sekali ada nak tanya tak faham ke, boleh tanya dalam pembincangan nanti. Kemudian saya nak tutup pasal ambil masa sikit. Minta maaf dah. Yang penting ni makmum muafiq dan makmum masbuk ni penting. Makmum muafiq. Makmum muafiq ni apa makmum muafiq? Makmum muafiq ialah makmum yang mendapat masa yang mencukupi bersama qiyam imamnya. Mana makmum yang mendapat masa cukup bersama qiyamnya. Masa cukup untuk apa? Untuk baca Fatihah dengan kadar bacaan pertengahan. Baca pertengahan, bukan dengan kadar bacaan sendiri atau baca imam. Maksudnya, makmum yang mendapat masa cukup bersama qiyam imam, masa imam diri tu, dia masa dia cukup untuk baca Fatihah. Berdiri bersama imam, baca Fatihah dengan kadar bacaan pertengahan. Kata pertengahan ni bukan kadar baca sendiri, bukan kadar imam. Sebab kadang-kadang bacaan sendiri laju lagi daripada kebiasaannya, adat kebiasaan. Dan baca imam kadang-kadang dia lambat lagi daripada adat kebiasaan. Jadi bukan ini perkiraannya. Itu untuk jadi makmum muafiq ni, kadar bacaan pertengahan, kadar Fatihah tu. Fatihah ni kata sebagai contoh, kadar bacaan pertengahan kebiasaan Fatihah ni, katakan ambil masa selama 30 saat. Katakan 30 saat. Pertengahan. Kadang-kadang bacaan sendiri laju sikit, 20 saat. Habis 20 saat baca Fatihah. Bukan kita ambil masa 20 saat ni. Ataupun baca imam ni mungkin 40 saat. Jadi ambil 30 saat. Apa 30 saat kadar bacaan Fatihah? Itu kadar bacaan pertengahan, adat kebiasaan. Maka bila seorang makmum itu mendapat masa yang cukup bersama qiyam, dia duduk bersama dengan imam, cukup selama 30 saat. Itu 30 saat tu adalah kadar bacaan pertengahan. Sekiranya dia cukup masa 30 saat bersama imam, maka dia jadilah makmum muafiq. Kan? Bila jadi muafiq, dia akan berurutan dengan hukum-hukum selepasnya. Maka makmum muafiq ni boleh berlaku juga bukan pada rakaat yang pertama saja. Dia boleh berlaku juga pada rakaat-rakaat yang kedua, ketiga, keempat. Kan? Maka sesiapa yang mendapat masa tersebut, masa yang kadar pertengahan tadi, katakan sebagai contoh tadi 30 saat. 30 saat bersama dengan imam ketika berdiri. Faham situ kan? Ketika qiyam bersama imam sama ada pada rakaat pertama atau lalaian rakaat, maka dinamakan muafiq. Bila muafiq, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tinggalan rukun panjang sebab apa? Tinggal macam untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. 3 rukun panjang saya setengah dah tadi kan. Rukun panjang tadi iaitu 3 rukun panjang, iaitu rokok rukun panjang. Tidak rukun pendek, tidak dikira. Sujud pula, sujud pertama rukun panjang. Dudukan duduk sujud rukun pendek, tidak dikira. Sujud yang kedua itu rukun panjang. Mana siapa sujud kedua, dimaafkan siapa sujud kedua. Lepas sujud kedua biasanya masuk rakaat lain pula. Rukun keempat, rukun ayat panjang ni masuk berdiri pula. Maka bila masuk keempat ni tak boleh dah. Jika makmum muafiq itu selesai baca Fatihah dan sempat rukuk sebelum imamnya masuk pada rukuk keempat. Kalau imam masuk dalam rukuk keempat yang panjang, makmum muafiq ni tengah baca Fatihah lagi, imam dah berdiri dah masuk rukuk keempat, maka batal solat dia. Batal solat terus. Batal solat. Bukan batal ikut makmum, ikut imam ni, batal solat. Sempat rukuk sebelum imam. Ini yang ni sempat rukuk. Sekiranya dia sempat rukuk sebelum imam masuk rukun keempat, seperti membaca tasyahud akhir atau berdiri qiyam. Tasyahud akhir ni mungkin rukun yang keempat, yang tasyahud akhir ni adalah rukun yang panjang juga. Atau berdiri kepada qiyam. Masuk rakaat seterusnya lah. Ni dah tasyahud akhir yang atau berdiri qiyam ni masuk rakaat seterusnya. Kalau lah dia sempat sebelum imam masuk rukun yang keempat yang panjang ini, walaupun sebelumnya imam telah mendahului dengan duduk istirahat,
tidak dikira istirahat ni. Tidak dikira sebagai rukun yang panjang lah. Atau perkara yang menyerupai rukun seperti duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal tidak dikira sebagai rukun panjang juga. Rukun pendek Maka makmum itu dapat rakaatnya. Dapatlah rakaat. Maknanya makmum sempat dulu rukuk. Dia sempat rukuk dan sempat ataupun sempat rokok nak, dan hendaklah dia meneruskan tertib solat ni. Maknanya dah lagi lah. Kemudian masalah lain, jika imam telah masuk pada rukun yang keempat, imam telah berdiri dah. Dia tengah baca Fatihah lagi, dia tengah dalam rukun pertama lagi, tengah baca Fatihah, tak habis lagi. Dia makmum muafiq ni, bukan masbuk ni, bukan masbuk, muafiq. Tengah baca Fatihah lagi, tak habis-habis. Imam dah berdiri dah. Ataupun imam tegak dah badan dia, masuk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Bila gini seperti ia berdiri pada hak qiyam yang sudah layak membaca surah Fatihah, atau ia duduk pada hak yang layak untuk baca tasyahud akhir, sedangkan makmum muafiq itu belum sempurna bacaan Fatihah dia. Dia pada rukun pertama lagi. Maka luput, itu berdiri lagi maka luputlah rakaat itu. Dan tiada lagi dibenarkan tertib solat dirinya kerana rakaat telah luput. Apa maksud luput rakaat itu? Maksudnya rakaat itu tidak dikira. Dan tiada lagi dibenarkan tertib solat. Apa maksud dibenarkan tertib solat? Maksudnya batal terus solat. Tidak dibenarkan mengerjakan tertib solat. Tertib tidak dibenarkan mengerjakan tertib ni, rukun solat harus tertib. Bila tidak ada tertib ni, maka batal terus solat. Batal solat. Bila imam dah berdiri, tegak dah berdiri untuk baca Fatihah pula, rukun yang seterusnya. Ataupun imam tu dah masuk rukun yang panjang yang keempat ni dengan duduk tahyat akhir. Duduk berdiri tegak dah. Dia duduk berdiri dah habis baca Fatihah. Muafiq ni. Maka batal tu solat dia. Maka dalam keadaan ini, batal solat. Kecuali sebelum imam itu masuk duduk dalam rakaat keempat tu, dia buat dua pilihan dengan segera. Semasa imam nak berpindah pada rukun keempat tu, dia buat pilihan. Makmum itu diberi pilihan sama ada untuk terus ikut imam atau mufarakah. Sama ada untuk terus imam ikut mufarakah. Dua pilihan. Kalau dia ikut imam, maksud ikut imam macam mana? Maksudnya ketika imam dah masuk dah rukun, bila imam masuk rukun yang keempat, dia tengah duduk lagi dah. Rukun yang pertama, tengah baca Fatihah tak habis lagi. Imam dah nak masuk dah pada rakaat yang seterusnya, ataupun nak rakaat seterusnya itu rukun yang panjang lah. Ataupun imam bangun nak tegak tak nak baca tahiyat akhir dah. Itu terus ikut imam macam mana? Maksud terus dia tinggal terus bacaan Fatihah dia dan terus ikut dan buat apa yang imam tengah buat. Buat apa yang imam tengah buat. Katakan imam tengah berpindah rukun yang keempat, maka dia kena membongkok ikut imam dan berpindah rukun yang keempat. Kalau berdiri, dia tengah berdiri juga, dia kena bongkok ikut imam. Ikut imam. Dengan segera. Atau kalau imam tu duduk tahiyat akhir, dia terus cepat-cepat dia ikut imam nak duduk tahiyat akhir. Jangan habis juga Fatihah. Mana ada pilihan lagi. Kemudian mana lepas tu dia kena tambahlah satu rakaat. Sebab rakaat tu memang nak kira dah, sebab dia ikut terus. Lepas imam bagi salam, dia tambah satu rakaat. Ataupun pilihan dia nak mufarakah. Maksudnya di mufarakah dia niat tidak ikut imam, membatalkan niat untuk ikut imam tu. Niat mufarakah ni iaitu dia niat mufarakah dari ikut imam tu lah. Maksudnya bila imam itu dah pada rukun tengah sujud dah. Sujud rukun yang panjang. Bila imam angkat kepala dia nak masuk rukun yang keempat, sama ada berdiri masuk rakaat seterusnya ataupun duduk tahiyat akhir. Bila macam tu nak tengah ni, dia niat mufarakah. Bila niat mufarakah, maka dia bolehlah teruskan bacaan Fatihah dia sampai habis. Kemudian teruskan rukun-rukun lain seorang diri sehingga selesai solat. Jangan pula bila dia tengah semayang seorang diri dah, dia mufarakah dah. Kemudian dia buat lolok dah. Buat ikut imam. Buat ikut imam padahal dia niat mufarakah dah. Batal solatnya, batal terus solat. Sebab dia tidak berniat imam, berniat makmum.
mengikut imam. Batal solat. Sebenarnya ulang balik solat. Tak? Kalaulah dia gagal buat pilihan kedua ni, tak? Sama ada dia nak terus ikut imam atau mufarakah. Kalau gagal orang makmum tu gagal buat pilihan segera sebelum imam sampai pada rukun yang keempat, iaitu qiyam rakaat seterusnya ataupun tahiyat akhir, maka batal solat makmum tu bila sampai rukun yang keempat tu. Makmum tu masih dia baca Fatihah lagi. Tak habis ke Fatihah. Ataupun masih berdiri tegak lagi. Habis dah tapi berdiri tegak lagi. Kan? Tapi ada tapi lah. Tapi kalaulah jika sama-sama berpindah, makmum dan imam ni, tak, sama-sama berpindah rukun ataupun berselisih. Katakan makmum ni makmum ni tengah berpindah rukuk, nak rukuk. Makmum ni tengah berpindah nak rukuk, iaitu dia tak berdiri tegak lagi, dia tengah membongkok untuk rukuk. Membongkok untuk rukuk. Dan imam pula tengah berpindah daripada sujud yang kedua tadi, nak berpindah pada bangun untuk rakaat seterusnya ataupun tahiyat akhir. Imam pun tengah membongkok juga, tengah condong badan dia, dan makmum tengah membongkok untuk berrokok. Ketika itu tidak apa. Masih lagi boleh. Tak? Itu. Kemudian beberapa sebab menjadi muafiq. Saya cepat sikit. Masa dah habis dah sebenarnya. Beberapa sebab jadi muafiq itu, pertamanya orang yang lambat membaca kerana kejadian dia. Memang jadi lambat baca. Lambat baca Fatihah. Bukan kerana waswas. Tetapi jika lambat kerana waswas, tidak dibenarkan menggugurkan apa-apa bacaan Fatihah, mesti kena baca habis juga. Dia akan mendapat rakaat jika mendapat rakaat sebelum imam sujud. Dia akan mendapat rakaat jika mendapat rakaat sebelum imam sujud. Kan? Yang ni bagi orang yang lambat kejadian baca dia ataupun waswas ni, dia dimaafkan. Maksudnya dimaafkan satu rukun panjang saja, iaitu dimaafkan pada rukuk saja. Rukuk kemudian bila i'tidal, bila sebelum imam sujud tu, itu satu rukun yang panjang saja dimaafkan bagi orang yang kes lambat baca kejadian diri ni. Bukan kena waswas dah, tetapi lambat kan. Dia orang lambat baca, memang jenis lambat baca. Kan. Jadi dia ni akan mendapatkan jika mendapat rakaat sebelum imam sujud. Dia wajib niat mufarakah jika gagal menyempurnakan Fatihah sebelum imam sujud. Wajib niat mufarakah. Jika tidak niat mufarakah, batal solatnya. Kalau dia tidak mahu niat mufarakah ketika dia baca Fatihah dah, dia lah memang jenis lambat baca Fatihah. Imam tu sujud. Lambat, jenis lambat. Kejadian diri dah. Dia imam nak sujud tu, dia wajib niat mufarakah. Kalau dia mahu dia ikut tu, dia terus sujud lalu ikut imam. Tapi kalau rakaat tu tidak dikira dah. Lepas habis imam bagi salam, dia tambah satu rakaat lagi yang tidak dikira tu. Yang kedua, orang muafiq yang syak. Yang ni kes syak pula. Yang tadi kes lambat, yang syak lain pula. Yang syak ni sebelum ia rokok, sebelum makmum itu rokok, dan sesudah imamnya rokok. Maknanya dia belum rokok lagi, dia tengah berdiri, makmum tengah berdiri lagi. Tengah berdiri tegak lagi. Tapi imam rokok dah. Dia syak apa? Dia syak. Imam rokok dah. Imam rokok dah, dia tengah berdiri tegak lagi. Ketika imam rokok ni, dia mari syak. Aku baca Fatihah lagi. Baca Fatihah tak lagi. Maka wajib ke atasnya membaca surah Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Yang ketiga, lain pula, itu seorang muafiq yang lupa. Yang ni syak, yang ni lupa. Lupa baca Fatihah sehingga imamnya rokok. Imam rokok dah, tapi makmum belum rokok. Sama juga kita tadi, cuma syak dengan lupa je. Makmum belum rokok, makmum masih berdiri tegak. Kemudian dia teringat bahawa dia belum baca Fatihah. Maka makmum ini diwajibkan baca Fatihah. Wajib baca Fatihah dan dimaafkan kepadanya ketinggalan 3 rukun yang panjang. Sama macam atas. Syak dengan syak dengan lupa ni. Yang kes yang keempat itu seorang muafiq. Bukan masbuk ni ya. Ingat molek muafiq apa maksud muafiq tadi? Muafiq yang syak, adakah dia baca Fatihah? Yang syak adakah dia baca Fatihah ataupun belum? Ataupun dia teringat bahawa ia belum lagi baca Fatihah. Ni syak ataupun dia terlupa dah. Dia lupa baca Fatihah.
syak dan lupa. Sesudah imam dan dia sendiri rokok. Imam rokok dah dan dia pula rokok dah. Bila dia rokok bersama imam dah, ketika rokok dia teringat, ya aku dah dia Fatihah tadi. Ataupun dia syak, aku baca tak Fatihah lagi. Kan. Dia rokok dah bersama dengan imam ni. Hukum orang itu tidak boleh lagi dia kembali baca Fatihah. Dia tak boleh lagi bangun. Sebab imam rokok dah. Tetapi wajib ke atasnya ikut imam. Imam rokok dan dia rokok dah. Wajib ikut imam. Dan apabila selesai salam imam ni, dia dikendaki menambah satu rakaat dari satu rakaat lagi. Kes lain pula, itu orang muafiq yang syak. Sama ada dia sudah baca Fatihah. Sesudah dia rokok dah. Sedangkan imam belum rokok lagi. Ni kes ni, dia telah mendahului imam satu rukun. Sah solat dia? Masih sah. Tetapi makruh hukum dia. Kena benda satu rukun. Tak. Dia baca, sama ada dia sudah baca Fatihah. Tak, dia syak. Dia telah rokok. Tapi imam belum rokok lagi. Imam tengah berdiri lagi. Lepas dia rokok ni, dia syak. Aku baca Fatihah tak lagi. Maka oleh kerana itu, wajib dia kembali qiyam. Wajib. Dia bangun balik. Sebab apa? Sebab imam belum rokok lagi. Dan membaca Fatihah. Dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ini orang yang mungkin muafiq ni. Orang muafiq yang tertinggal membaca Fatihah kerana sibuk baca doa iftitah ni, dia muafiq. Lepas tu dia buat benda-benda sunat dulu. Tak, baca iftitah lah. Tiba-tiba imamnya rokok sebelum ia sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Mungkin berlaku lah. Orang muafiq tertinggal baca Fatihah sebab sibuk baca benda-benda sunat. Tiba-tiba rokok. Imam rokok dah. Sebelum ia sempat baca Fatihah. Tak. Sama ada ia membaca sebahagian daripada ayat Fatihah ataupun belum sempat membaca walaupun sedikit. Tak baca langsung lagi. Tak. Mana dia buat benda sunat tu, tiba-tiba imam teruk. Tak. Jadi hukum dia, tapi pastikan dia nak menjadi muafiq ni, peserta muafiq ni, cukup katakan 30 saat tadi yang berdiri bersama imam tadi, baru jadi muafiq. Tak. Hukumnya wajib dia membaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Itu. Tinggal baca Fatihah dah ya. Sebab sibuk baca benda-benda sunat. Orang yang ketujuh pula, orang muafiq yang sedang menunggu saktah imam. Mana menunggu saktah imam, dia tunggu imam baca habis Fatihah dulu. Biasanya berlaku pada solat pada waktu sedang pada waktu siang, iaitu pada waktu maghrib, isyak dan juga subuh, iaitu 2 rakaat yang pertama. Mana imam baca Fatihah dengan kuat. Itu sunat. Sebenarnya sunat dengar imam. Ni menunggu saktah ni, sunat dengar imam habis baca Fatihah dulu. Ayat ni beliau memperhatikan bacaan Fatihah imamnya untuk mendapat sunat. Dan mencadang membaca Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Mana bila imam habis baca Fatihah, barulah dia nak baca Fatihah. Kan, barulah makmum ni nak baca Fatihah. Itu sunat sebenarnya. Perbuatan itu sunat. Tetapi imam tersebut terus rukuk tanpa membaca apa surah. Tiba-tiba bila habis Fatihah, imam rukuk lalu. Rukuk lalu. Tak baca apa-apa surah pun. Menyebabkan makmum tidak sempat baca Fatihah. Hukumnya dimaafkan 3 rukun panjang daripada imam dan wajib katanya baca Fatihah. Wajib baca Fatihah dan dimaafkan 3 rukun yang panjang tadi. Orang muafiq yang sedang menunggu saktah imam. Ini kira pula. Sama juga untuk mendapat sunat dan bercadang untuk membaca Fatihah apabila imam membaca surah sunat saat nanti. Tapi imam ni, dia bukan tak baca langsung. Yang atas ni tak baca langsung. Yang ni imam baca. Tapi baca surah pendek. Menyebabkan makmum tak sempat baca Fatihah. Katakan dia baca surah pendek ni, dia baca surah apa? Al-Kautsar tak? Inna a'tayna. Imam tu makmum. Inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Tak. Surah tu, dia sudut masa dia dengan Fatihah memang tak sama. Tak. Memang pendek daripada Fatihah. Memang tak sempat lah. Imam untuk nak baca Fatihah. Maka sedangkan imam sudah rukuk ataupun sudah sujud, hukumnya juga dimaafkan 3 rukun yang panjang daripada imam. Kes-kes yang ni adalah tiada khilaf di kalangan ulama' mutaakhirin tentang masalah-masalah inilah. Kemudian kita masuk tentang masalah khilaf. Masalah khilaf di kalangan ulama' iaitulah tentang orang yang tidur dalam tasyahud awal. Tidur ketika tasyahud awal. Dengan tetap dua papan punggung pada tempat duduk, tidak terjaga tidurnya.
dengan tidur dengan tahiyat awal. Melainkan setelah imam berada di akhir qiyam. Imam telah dia tengah tidur, duduk tahiyat awal. Biasa lepas tahiyat awal ni masuk. Bangun dah untuk rakaat seterusnya, qiyam dah. Jadi imam ni telah akhir qiyam dah. Ataupun telah rokok. Ni khilaf ulama. Iaitu menurut Syekh Syihab Ramli berpendapat bahawa makmum ini hukum sebagai muafiq. Maksud muafiq ni dia dimaafkan 3 rukun yang panjang lagi. Maknanya dia masih rakaat itu masih dikira walaupun dia tertidur pada tahiyat awal tadi. Manakala Ibnu Hajar pula berpendapat bahawa makmum ini sebagai makmum masbuk, maknanya tidak dikira dah rakaat itu. Sebab dia tertidur. Jadi dia dulu pendapat. Ikutlah mana-mana nak ambil pendapat yang mana. Yang kedua, orang yang lupa bahawa dirinya ada makmum. Lupa. Orang ni jenis payah nak cari orang jenis. Tak ingat. Mungkin ada penyakit lupa tak. Tengah-tengah mayang lupa jadi makmum. Contohnya ketika berada dalam sujud. Dia ingat yang dirinya adalah makmum. Bila ni mungkin orang lalai semayang ni. Bila bangkit daripada sujud, tiba-tiba imam terus rokok. Tengah sujud kan. Imam rokok dah. Ataupun hampir rokok. Menurut Syekh Syihab Ramli, makmum ini dihukum sebagai muafiq. Manakala Ibn Hajar dapat masbuk. Kemudian kita masuk sikit masbuk, cepat sikit masa dah habis banyak ni. Minta maaf Jadi makmum masuk ialah makmum yang tidak mendapat masa yang mencukupi bersama qiyam imam untuk membaca Fatihah dengan kadar bacaan pertengahan, bukan dengan kadar bacaan sendiri dan baca imam. Katakan bacaan pertengahan tadi adalah 30 saat, saya bagi contoh 30 saat bacaan Fatihah pertengahan. Jadi dia tidak cukup duduk qiyam bersama 30 saat. Dia cukup apa? 20 saat je. Bila 20 saat, maka dia tidak menjadi muafiq. Dia bertukar status menjadi masbuk. Makmum masbuk. Faham situ dah? Awak sendiri lah kalau baca Fatihah pertengahan tu berapa saat? Saya tak boleh nak bagi tepat lah. Tak bagi cara tepat. Saya bagi contoh je 30 saat. Kalau dikatakan biasanya baca pertengahan 30 saat. Ada kebiasaan masyarakat situ baca lama mana? 30 saat lah. Kalau bukan sendiri, sebab sendiri kadang-kadang laju, kadang lambat. Iman juga gitu. Bukan kadang-kadang baca iman bersendiri. Tapi pertengahan. Kalau 30 saat, kalau 20 saat, mana tidak jadi makmum yang muafiq jadi masbuk dah. Makmum yang masbuk hukumnya dimaafkan. Dimaafkan meninggalkan bacaan Fatihah. Kerana Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca, yang belum baca apa-apa lagi. 20 saat tak sempat baca ataupun sempat 2 saat dengan imam. Baru takbir, lepas habis takbiratul ihram, imam terus dirokok lalu tak sempat, atau sempat dibaca sebahagian, sempat baca bismillah, ataupun sebahagian yang lain lah. Oleh makmum itu dikira semuanya ditanggung imam. Dimaafkan, meninggalkan bacaan Fatihah. Sebab ditanggung imam. Sebab tu imam tu kena betul bacaan Fatihah. Sebab dia menanggung bacaan Fatihah imam. Menanggung bacaan Fatihah makmum. Berat bebanang imam ni. Syarat-syarat masbuk seperti berikut. Jadi syarat masbuk ni pertamanya, imam itu suci daripada hadas dan najis. Yang biasalah. Yang kedua, rakaat yang makmum masbuk itu ikut itu bukan rakaat yang lebih. Contohnya rakaat kelima. Mana dia semayang sampai rakaat kelima. Jadi tak boleh jadi masbuk pada rakaat yang lebih ni. Sebab rakaat kelima dia kelebihan. Dia bukan tertib solat lagi. Yang kesunnya makmum masbuk sempat rokok dan mempunyai tamak ninah sebelum imamnya bangkit dari rokok. Ini masbuk yang dikira rakaat. Ada juga masbuk yang tidak dikira rakaat. Contohnya dia makmum masbuk itu dia sempat dengan imam tapi selepas rokok. Itu tidak dikira rakaat. Makmum masbuk ni yang makmum masbuk sempat rokok. Yang ni dikira rakaat, itu makmum masbuk sempat rokok dan mempunyai tamak ninah sebelum imam bangkit dari sujud. Daripada rokok. Maknanya imam tengah rokok. Lepas tu dia bertakbiratul ihram, kemudian dia tu rokok dan sempat tamak ninah. Maksud tamak ninah, dia sempat tamak ninah dengan tamak ninah dengan imam, iaitu imam tamak ninah sekurang-kurangnya subhanallah. Kalau tak sempat, maka dia tidak dikira rakaat itu. Maka dia kena tambah rakaat. Kalau dia sempat tamak ninah dengan imam rokok bersama dengan imam, ada sempat tamak ninah, maka dikira rakaat itu.
dan Fatihah yang ditinggalkan itu ditanggung oleh imam. Ya, adalah sunat bagi orang masbuk untuk tidak membaca apa-apa bacaan sunat selepas takbiratul ihram. Tak baca sunat, tak baca apa sunat selepas takbiratul ihram, tetapi hendaklah baca Fatihah sahaja. Kecuali ia menjangkakan sempat baca Fatihah dan membaca zikir yang sunat, itu barulah boleh berbuat demikian. Kalau tak, tidak dikira rakaat tersebut. Sebab tak sempat rukuk bersama dengan imam. Tidak sempat rukuk dan tamakninah rukuk. Tamakninah rukuk imam itu. Tak. Itu maksudnya. Jadi sunatlah dia tak baca apa-apa selepas takbir, terus ikut imam lalu rukuk. Tak. Katakan bila orang tu takbir sunat, Allah, makmum ni ikut imam, Allah, imam tengah berdiri, Allahu Akbar. Lepas habis takbir ihram tu, imam tu habis takbir, yang imam pun Allahu Akbar, rokok lalu. Jadi sunat dia terus ikut imam. Walaupun dia tak baca apa-apa pun sekalipun. Tak baca Bismillah pun tak sebab. Tak baca. Tak ada masalah. Sebab itu Fatihah ditanggung oleh imam. Faham cerita dah? Kalau dia rasa sempat lagi, boleh baca, tak ada masalah. Sebahagian ke? Tak. Fatihah. Katakan jadi imam tu, jadi imam rokok panjang. Sebab tak ada masalah. Rokok untuk memanjangkan rokok, tak ada masalah. Sebab rokok adalah rukun yang panjang. Nah, katakan kita dah imam ni, kalau rokok, dia main panjang rokok dia. Maka dia baca Fatihah dulu sampai habis. Itu boleh dah. Tapi kalau kita tak tahu macam mana, terus ikut dulu. Dah, pada imam. Kalau tak sempat, kita rasa imam ni baca panjang. Tiba-tiba imam bangun tu rokok, tak sempat. Dah. Jadi, kita terus kena ikut dulu. Imam tu berada di mana imam tu berada. Contohnya imam bangun tu iktidah. Bila bangun iktidah tu, kita tengah baca Fatihah. Kalau kita rokok, maka batal solat. Sebab dia kira masbuk. Bila imam kira masbuk dah. Tak. Maknanya bila imam bangun iktidah, maka kita terus kena ikut imam. Apa yang imam buat. Kena duduk iktidah lalu. Tak. Kita tak sempat rokok. Kalau kita rokok, kita tahu dah. Tak. Imam tengah berdiri tegak dah iktidah. Kita tetap rokok juga. Maka batal solat. Batal tu solat. Bukan batal ikut imam ni. Batal solat. Kalau maknanya kalau tidak membatalkan solat, dia tak rokok lagi. Imam telah bangun rokok. Sempurna iktidah imam, maka dia terus ikut imam dalam keadaan beriktidah. Barulah sah solat, dan tetapi rakaat itu tidak dikira lah. Dia kena tambah satu rakaat lagi. Faham situ dah? Okey, kemudian khusyuk dalam solat. Ni boleh baca sendiri dah. Saya tak sempat juga nak terang ni. Khusyuk ni, cara khusyuk ni boleh baca sendirilah. Tak sempat, masa tu, kesuntukan masa. Tak cukup 2 jam. Lebih masa 45 minit je. Tu pun lebih-lebih dah, mencuri masa. Kemudian lepas ni kita boleh minta tanda lah. Minta tanda, selepas ni kita sambung tajuk solat qasar dan jamak. Okey. Kemudian